Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita nak sambung lagi video pembelajaran yang lepas. Baik, kali ini kita nak belajar macam mana cara kita nak membentuk persamaan kuadratik baru dengan menggunakan punca-punca baru yang ada kaitan dengan punca-punca asal. Contoh satu, jika alfa dan beta ialah punca-punca bagi persamaan kuadratik ini, bentukkan persamaan kuadratik baru yang mempunyai punca-punca 2 alfa dan 2 beta. Jadi soalan kita diberi alfa dan beta adalah punca-punca asal persamaan kuadratik ini. Kita nak bentukkan persamaan kuadratik baru dengan menggunakan punca-punca baru yang ini. Okey, jadi ada dua bahagian ya. Bahagian yang pertama, kita diberi punca-punca asal. Punca-punca asal ialah ini, alfa dan beta, dan kita nak membentuk punca-punca persamaan kuadratik dengan menggunakan punca yang baru ini. Maka kita tulis punca-punca baru. Punca-punca baru adalah 2 alfa dan 2 beta. Okey. Untuk membentuk persamaan kuadratik, kita dah hafal kan formula dia, iaitu X kuasa 2 tolak hasil tambah punca X tambah hasil darab punca sama dengan kosong. Okey, jadi kita kena kira lah apakah nilai hasil tambah punca dan hasil darab punca. Jadi hasil tambah punca pun kita dah hafal. Formula dia apa? Negatif B per A. Okey. Manakala hasil darab punca adalah C per A. Baik. Jadi sekarang hasil tambah punca adalah alfa dan beta. Jadi hasil tambah punca bermaksud alfa tambah beta. Okey, apakah nilai A dan B? Okey, nilai A dan B kita dapat daripada persamaan kuadratik ini kan. Jadi, okey, A kita berapa? A kita 2, B kita 3 dan C kita 4. Jadi bolehlah kita masukkan dalam formula ini. Negatif B adalah 3 per 2. Okey. Yang ini hasil darab punca, maksudnya kita darabkan punca ni. Alfa darab beta, kita dapat alfa beta. Sama dengan C per A. C kita 4, A kita 2. Jadi 4 per 2. Kita dapat 2. Baik. Sekarang okey, diberi punca-punca baru. Kita nak membentuk persamaan kuadratik baru dengan menggunakan punca-punca baru kan. Jadi macam tadi, kita kena tahu apakah nilai hasil tambah punca. Jadi hasil tambah punca dengan menggunakan punca-punca baru, maksudnya 2 alfa tambah 2 beta, sebab ini adalah punca-punca baru. Okey, 2 dengan 2 ni kan kita boleh faktorkan. Kita keluarkan 2, tinggallah alfa tambah beta. Baik. Berapa nilai alfa tambah beta? Okey, nilai alfa tambah beta kita dapat dekat sini. Ini nilai alfa tambah beta, iaitu negatif 3 per 2. Jadi kita tekanlah kalkulator, kita dapat negatif 3. Manakala nilai kita nak cari hasil darab punca. Hasil darab punca adalah kita darabkan punca-punca ini, 2 alfa darab 2 beta. 2 darab 2 kita dapat 4. Alfa darab beta kita dapat alfa beta. Maka apakah nilai alfa beta? Alfa darab beta. Ini nilai alfa darab beta, iaitu 2. 4 darab 2 kita dapat 8. Jadi hasil tambah punca dan hasil darab punca baru kita dah dapat.
maka kita bolehlah bina persamaan kuadratik dengan menggunakan formula ini. X kuasa 2 tolak hasil tambah punca X tambah hasil darab punca sama dengan kosong. Jadi kita masukkan nilai dia. X kuasa 2 tolak hasil tambah punca adalah negatif 3 tambah hasil darab punca adalah 8. Okey, ini tak selesai lagi ni. Tolak-tolak kita dapat tambahkan. Jadi persamaan kuadratik kita X kuasa 2 tambah 3X tambah 8. Baik, inilah dia persamaan kuadratik baru dengan menggunakan punca-punca baru yang diperoleh daripada punca-punca asal. Okey. Kita tengok contoh kedua. Jika alfa dan beta ialah punca-punca bagi persamaan kuadratik ini, bentukkan persamaan kuadratik baru yang mempunyai punca-punca alfa tambah 2 dan beta tambah 2. Okey, sekarang kita nak bentukkan persamaan kuadratik baru. Macam tadi kita ada punca-punca asal, kita ada punca-punca baru. Jadi kita buat dua bahagian. Kita ada punca-punca asal iaitu alfa dan beta, dan kita ada punca-punca baru iaitu alfa tambah 2 dan beta tambah 2. Jadi kita mula daripada sini. Okey, untuk membentuk persamaan kuadratik, formulanya adalah X kuasa 2 tolak hasil tambah punca X tambah hasil darab punca sama dengan kosong kan? Bermaksud kita kenalah kira apakah nilai hasil tambah punca. Okey. Hasil tambah punca, okey, kita boleh dapat daripada sini. Okey. Formula yang awak perlu hafal adalah negatif B per A. Kan? Manakala hasil darab punca, formulanya adalah C per A. Okey. Hasil tambah punca, punca-punca ni adalah A dan alfa dan beta, maka hasil tambah punca adalah alfa tambah beta. Berapakah nilai A dengan B kita dapat daripada sini. Okey, daripada sini kita tak boleh kira apa nilai A, apa nilai B. Kita kena susun semula dalam bentuk umum. Maksudnya negatif 2x kuasa 2 ni kita bawa ke kiri, kita jadi positif. Kita dapat 2x kuasa 2 tambah 5x tolak 1 sama dengan kosong. Okey, jadi daripada sini baru kita boleh tahu berapa nilai A kita. A kita 2, B kita 5, C kita negatif 1. Jadi kita masukkan nilai dalam ni. Negatif 5 per 2. Yang ini hasil darab punca, maksudnya alfa darab beta, kita dapat alfa beta. C per A maksudnya negatif 1 per 2. Okey, bila dah selesai ni kita buat ni pula. Punca-punca baru, okey, kita kena kira juga berapa nilai hasil tambah punca dengan menggunakan punca-punca baru. Jadi, hasil tambah punca adalah alfa tambah 2 tambah beta tambah 2. Kita tambahkan punca-punca baru tu. Sekarang alfa tambah beta kita tulis macam ni, alfa tambah beta. 2 tambah 2 4. Okey, berapa nilai alfa tambah beta? Nilai alfa tambah beta kita dapat dekat sini ni, iaitu negatif 5 per 2 tambah 4. Okey, tekan kalkulator. Berapa jawapan dia? Okey, awak akan dapat 3 per 2. Okey, awak tulis dalam bentuk pecahan tak wajar. Jangan bagi perpuluhan, jangan bagi nombor bercampur. Awak tulis dalam bentuk pecahan tak wajar. Lepas tu, kira pula hasil darab punca. Hasil darab punca kita darab. Alfa tambah 2 darab beta tambah 2. Kita buat anak panah ni kan. Alfa beta tambah 2 alfa tambah 2 beta tambah 4. Baik. Alfa beta ada.
Okay, kita biar dulu. Alfa darab beta ada. Yang ini. 2 alfa tambah 2 beta, kita boleh faktorkan. Sebab ada 2, jadi kita keluarkan 2, tinggallah alfa tambah beta. Kita dah faktorkan ini. Kita keluarkan 2, 3 alfa, 3 beta kan. Tambah 4. Jadi kita masukkan nilai alfa darab beta adalah negatif 1/2 tambah 2 darab alfa tambah beta, nilai dia adalah negatif 5/2 tambah 4. Okey, jadi awak tekan kalkulator. Ni boleh potong ni. Awak tekan kalkulator. Negatif 1/2 tambah tolak jadi tolak kan. Tolak 5 tambah 4. Okey, awak akan dapat negatif 3/2. Okey. Bila dah dapat nilai hasil tambah punca dan hasil darab punca, bolehlah kita masuk dalam formula ini. Okey, X kuasa 2 tolak hasil tambah punca X tambah hasil darab punca sama dengan kosong. Jadi kita gantikan X kuasa 2 tolak hasil tambah punca adalah 3/2 X tambah hasil darab punca adalah negatif 3/2. Okey, tak selesai lagi ni Tambah tolak akan jadi tolak nanti. Jadi kita salin balik. Okey, ini jawapan dia. Okey. Kalau awak semak jawapan belakang dia tak sama sebab dia tak ada pecahan ni kan. Awak tinggal macam ni pun dah betul. Tapi kalau awak nak hapuskan 2 dekat bawah ni macam mana? Kita darab 2 kan. Kita darab 2 hapuslah. Bila sini darab 2, sini pun darab 2, sini pun darab 2, sini pun darab 2. Jadi jawapan kita adalah 2x kuasa 2 tolak 3x tolak 3 sama dengan kosong. Ni pun boleh. Ini boleh, yang ini pun boleh. Tapi kalau nak selamat, biar dalam bentuk ini. Sebab takut bila awak tukar nanti, tersalah darab nanti kan. Okey, jadi ini adalah persamaan kuadratik baru dengan menggunakan punca-punca baru. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Jika alfa dan beta ialah punca-punca bagi persamaan kuadratik ini, bentukkan persamaan kuadratik baru yang mempunyai punca-punca baru yang ini. Okey, macam tadi kita ada punca-punca asal iaitu alfa dan beta, dan kita ada punca-punca baru iaitu 4 per alfa dan 4 per beta. Jadi sekarang kita nak bentukkan persamaan kuadratik baru. Persamaan kuadratik formula dia X kuasa 2 tolak hasil tambah punca X tambah hasil darab punca sama dengan kosong kan. Jadi kita kena kira nilai hasil tambah punca. Hasil tambah punca formula dia apa? Negatif B per A, dan hasil darab punca apa formula dia? C per A. Kena hafal Maka hasil tambah punca adalah alfa tambah beta. Berapa nilai B dengan A ni? Dapat dari sini. Okey, sekarang bentuk umum dah betul. A kita 3 A kita 3, B negatif 2, C 5. Okey, jadi kita masuk saja. B negatif 2 per 3. Okey, negatif jadi positif per. Okey, 2 per 3. Yang ini hasil darab punca maksudnya alfa darab beta. C per A. C kita 5, A kita 3. Jadi 5 per 3. Okey, dah selesai satu bahagian. Kita buat ni pula. Kita nak cari hasil tambah punca dengan menggunakan punca-punca baru. Hasil tambah punca dengan menggunakan punca-punca baru. Maksudnya 4 per alfa tambah 4 per beta. Okey, macam nak buat ni? 4 per alfa tambah 4 per beta. Ingat lagi macam mana kalau kita nak tambah pecahan? Kalau nak tambah pecahan, syaratnya bawah kena sama kan? Sekarang bawah tak sama, tak boleh tambah. Jadi kita kena samakan bawah ni. Nak samakan macam mana? Senang saja. Tengok sebelah. Kita darab sebelah. Maksudnya alfa, kita darab sebelah alfa darab beta. Bila bawah darab beta, atas pun kena darab beta. Yang sebelah sini, beta darab alfa. Atas pun darab alfa. Jadi sekarang bawah dah sama, kita boleh gabungkan. Atas jadi 4 beta tambah 4 alfa.
Okey, cuba tengok ya. Atas ni 4 dengan 4 sama, kita boleh faktorkan. 4 beta tambah alfa kan. Bawah ni alfa beta. Jadi baru kita boleh masukkan nilai. Beta tambah alfa ini nilai dia. Alfa tambah beta sama dengan beta tambah alfa. 2/3 per alfa darab beta 5/3. Okey. Macam mana tekan ni? Banyak sangat ni. Okey, cara nak tekan, awak tekan atas dulu. 4 kurungan 2/3. 4 kurungan 2/3 awak tekan sama dengan. Awak akan dapat 8/3. Lepas tu terus tekan bahagi, terus tekan 5/3. Awak akan dapat 8/5. Okey, tu cara nak tekan. Awak akan dapat 8/5. Cuba tekan. Okey. Kemudian dicari pula hasil darab punca. Hasil darab punca adalah ini darab ini. 4 per alfa darab 4 per beta. Okey, kalau darab bawah tak payah sama kan? Kita darab saja atas darab atas, bawah darab bawah. 16 per alfa darab beta kan? Jadi, kita masuklah nilai alfa beta. 16 per 5/3. Okey, banyak sangat per. Per ini maksudnya apa? Per ini maksudnya bahagi. Bahagi 5/3. Boleh juga tulis macam ni. Senang sikit. Jadi awak terus tekan. 16 bahagi 5/3. Awak akan dapat 48/5. Okey, jadi kita dah dapat hasil tambah punca dan hasil darab punca yang baru. Kita masuk dalam ni. Kita masuk dalam formula ni. Tulis kat sini ya. Maka kita dapat X kuasa 2 tolak hasil tambah punca adalah 8/5. X tambah hasil darab punca adalah 48/5 sama dengan kosong. Okey, tinggal macam ni dah betul dah. Tapi macam tadi ya, kalau jawapan awak tak sama dengan belakang kan, kita boleh hapuskan 5 ni. Macam mana hapuskan 5? Darab 5, darab 5, darab 5, darab 5 kan. Jadi kita darab 5, kita dapatlah 5x kuasa 2 tolak 8x tambah 48 sama dengan kosong. Boleh juga. Nak selamat biar bentuk macam ini. Jadi ini adalah persamaan kuadratik baru dengan menggunakan punca-punca baru. Okay, kita teruskan contoh nombor 4. Jika alfa dan beta ialah punca-punca bagi persamaan kuadratik ini, bentukkan persamaan kuadratik baru dengan menggunakan punca-punca baru ini. Okay, seperti tadi ya. Kita tulis punca-punca asal. Ini punca asal. Alfa dan beta. Punca-punca baru. Ini punca-punca baru. Alfa kuasa 2 dan beta kuasa 2. Jadi kita nak bentukkan persamaan kuadratik baru. Apakah formula persamaan kuadratik? X kuasa 2 tolak hasil tambah punca X tambah hasil darab punca sama dengan kosong. Bermaksud kita kena cari apakah nilai hasil tambah punca dan hasil darab punca. Okey, kita kira dulu. Hasil tambah punca, formula dia apa? Negatif B per A. Hasil darab punca, apa formula dia? C per A. Okay, hasil tambah punca maksudnya alfa tambah beta. Sama dengan negatif B per A. Okey, daripada sini kita kena cari apa nilai A, B, C. Okey, daripada sini awak tukar bentuk umum dulu. Bentuk umum tu awak bawa semua ke kiri. 2x kuasa 2 tambah x tolak 4 sama dengan kosong. Jadi daripada sini baru kita dapat nilai A, B dan C. Apa nilai A? A kita 2. B kita 1. C kita negatif 4. Jadi kita masuk nilai dia. Negatif 1/2. Yang ni hasil darab punca alfa darab beta. C negatif 4/2. Kita dapat negatif 2. Okay, lepas tu baru buat ni pula. Hasil tambah punca maksudnya kita darabkan, kita tambahkan hasil punca-punca ini. Punca-punca baru. Alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2. Okey, macam mana nak buat ni ya? Alfa kuasa 2 tambah beta kuasa 2. Mana ada dekat sini? Okey. Alfa tambah 2 tambah beta kuasa 2. Ini formula dia.
Formula ni awak dah tengok tapi jarang guna. Awak dah tengok masih tingkatan 2. Kena hafal. A kuasa 2 tambah B kuasa 2 tu adalah sama dengan kurungan A tambah B kuasa 2 tolak 2AB. Kena ingat ni. Kena ingat. Yang ini pun dah tengok. Tapi biasanya kita hafal yang ini saja. A kuasa 2 tolak B kuasa 2 sama dengan A tambah B darab A tolak B. Ini biasa kita hafal. Kalau tolak, dia akan jadi macam ni. 1 tambah 1 tolak. Kalau tambah, dia jadi macam ni. Dia berbeza. Kena hafal dua benda ni. Jadi, A kuasa 2 tambah B kuasa 2, kita guna formula ini. Maksudnya, adalah sama dengan alfa tambah beta kuasa 2 tolak 2 alfa darab beta. Okey, baru kita boleh ganti. Alfa tambah beta adalah ini. Negatif 1/2. Negatif 1/2 kuasa 2 tolak 2 darab alfa darab beta ini. Negatif 2. Okey, tekan kalkulator. Awak akan dapat macam tak wajar 17/4. Betul tak? Okey. Kemudian kita cari pula hasil darab punca. Hasil darab punca kita darabkan punca-punca baru ni. Alfa kuasa 2 darab beta kuasa 2. Ingat tak macam nak buat ni? Dalam topik indeks ni. Alfa kuasa 2 darab beta kuasa 2. Sekarang kuasa 2 sama. Kalau kuasa 2 sama, kita boleh faktorkan. Dalam ni kita darabkan saja alfa darab beta. Alfa darab beta kuasa 2. Kalau kita kembangkan balik, kita dapat alfa kuasa 2 dan beta kuasa 2. Dapat balik atas. Ingat konsep dia. Jadi sekarang alfa darab beta adalah negatif 2. Negatif 2 kuasa 2. Jadi kita dapat positif 4. Maka kita dah dapat hasil tambah punca dan hasil darab punca. Kita ganti dekat sini. Kita ganti dekat sini. X kuasa 2 tolak hasil tambah punca X tambah hasil darab punca sama dengan kosong kan. Jadi kita ganti. Hasil tambah punca adalah 17/4X tambah hasil darab punca adalah 4 sama dengan kosong. Okey, dah betul dah kat sini. Tapi kalau nak hapuskan 4 macam mana? Nak hapuskan 4 kita darab 4. Kita darab 4 kat sini habis. Tapi jangan lupa, sini pun darab 4, sini pun darab 4, sini pun darab 4. Jadi kita akan dapat 4x kuasa 2 tolak 17x tambah 16 sama dengan kosong. Ini pun boleh juga. Nak selamat, biar bentuk macam ini. Sebab takut tersalah darab nanti. Okey. Baik, jadi awak buat latih diri 2.2. Buat semua. Sebab kita nak mahirkan Okey, kita pergi kepada standard pembelajaran 2.1.3 iaitu menyelesaikan ketaksamaan kuadratik dengan menggunakan kaedah lakaran graf. Okey, sekarang awak jumpa perkataan ketaksamaan. Sebelum ni awak jumpa perkataan persamaan. Okey, sekarang apakah dia ketaksamaan? Okey, ini adalah persamaan kuadratik. Ini pula adalah ketaksamaan kuadratik. Okey, cuba awak bandingkan apa perbezaan dia. Apakah yang tak sama antara dua ini? X kuasa 2 sama. Positif 5x sama. Positif 6 sama. Yang tak sama adalah ini. Ini sama dengan, ini tanda apa ni? Ini tanda kurang. Ini sama dengan, ini tanda kurang. Jadi kalau persamaan kuadratik, dia mesti ada tanda sama dengan. Kalau ketaksamaan kuadratik, dia ada tanda ini. Bukan tanda sama dengan. Ini nama dia tanda julat. Okey. Mungkin boleh jadi kurang. Mungkin boleh jadi lebih. Ataupun kurang atau sama. Lebih atau sama. Ini nama dia. Ini adalah simbol julat. Julat tu maksudnya daripada mana sampai mana. Okey, itu perbezaan dia. Baik. Kita imbas kembali. Macam mana nak selesaikan ni? Kalau bentuk macam ni, kita boleh selesaikan menggunakan kaedah pemfaktoran kan. Kita tekan kalkulator, kita dapat macam ni kan. Awak dah biasa buat. Okey. Kalau soalan ini, okey, kalau soalan ini, langkah pertama dia sama macam ni. Kita tekan kalkulator,
Kita buat kurungan, kita tekan kalkulator, kita dapat jawapan, tulis kat sini. Okey, ini langkah yang pertama. Tapi tak selesai lagi. Kalau ada simbol julat ini, kalau awak tulis jawapan akhir ini salah. Sebab tengok soalan simbol julat. Tapi awak bagi jawapan akhir simbol sama dengan. Salah. Jadi kalau melibatkan ketaksamaan kuadratik, kita kena buat satu lagi jalan kerja. Iaitu, okay, awak tengok Okay, mula-mula kita lakarkan satu garisan melintang. Garisan melintang ni adalah untuk paksi X. Sebab kita dapat X kan. Kemudian kita letakkan berapakah nilai X ni. Okey. Dekat sini berapa nilai dia? Negatif 2 ke negatif 3? Dekat sini. Dekat sini tentulah negatif 3. Dekat sini tentulah negatif 2 kan. Sebab negatif 3 lebih kecil daripada negatif 2. Kosong dekat sini kan. Okey. Lepas tu, bila kita nak selesaikan ketaksamaan kuadratik, kita mesti menggunakan kaedah lakaran graf. Kita nak lakarkan graf. Okey, graf ketaksamaan kuadratik dia ada dua. Satu bentuk senyum, awak tengok. Ini macam ni awak senyum kan? Ini bentuk senyum, awak ingat. Satu lagi bentuk sedih. Okey, ini bentuk sedih. Jadi, bentuk senyum dan sedih ini bergantung kepada nilai A. Kalau nilai A kita lebih besar daripada kosong, dia senyum. Lebih besar daripada kosong tu maksudnya nilai dia positif lah. Jadi, kalau A kita lebih besar daripada kosong, A kita positif, maksud graf tu senyum. Kalau A kita kurang daripada kosong, iaitu A kita negatif, maksudnya graf kita sedih. Ingat tu. Jadi sekarang, macam mana nak tengok nilai A? Awak dah tahu kan? Berapa nilai A kita? A kita dekat sini kan? A kita berapa? A kita 1. Bermaksud dia lebih besar daripada kosong, dia senyum. Jadi kita lukislah graf senyum dekat sini. Okay, ini graf kita. Baik. Sekarang, bila kita dah lakarkan graf, kita kena lorek. Kita tak tahu, daripada sini kita tak tahu di manakah julat nilai X. Jadi kita kena lorekkan graf kita. Nak lorek macam mana, kita tengok tanda ni. Tanda ni adalah kurang daripada kosong. Ya? Kurang daripada kosong tu bermaksud terletak di bawah graf. Di sini adalah kurang daripada kosong. Di atas graf adalah lebih daripada kosong. Jadi kita nak lorek macam mana? Okey, kita lorek macam ni. Ini adalah kawasan bagi kurang daripada kosong. Jadi bila kita dah lorek, macam mana kita nak tulis julat? Okey, julat nilai X adalah X terletak dalam kawasan ini saja. Iaitu di antara negatif 3 sehingga negatif 2. Ini cara nak tulis. X terletak di antara negatif 3 sehingga negatif 2. Dia tak boleh kurang daripada negatif 3. Dia tak boleh lebih daripada negatif 2. Jadi ini cara kita nak tulis. Okey. Dia tak termasuk negatif 3 ya. Sebab tak ada tanda ini. Tak ada tanda ini. Ni. Kalau ada tanda sama ini bermaksud X pun, bermaksud negatif 3 pun adalah nilai X. Sekarang kalau awak tengok tanda ni, dia tak ada tanda sama dengan bermaksud dia tidak ambil nilai negatif 3. Dia ambil nilai daripada mungkin negatif 2.99 macam tu kan. Itu nilai X. Okey. Baik. Okey, macam mana cara nak melorek ya? Okey, cara nak melorek. Baik. Awak tengok ya, kita ada dua ketaksamaan kuadratik. Baik. Seboleh-bolehnya ya. Okey, kita tengok balik yang belakang. Seboleh-bolehnya kita akan pastikan nilai A kita positif. Kalau nilai A kita negatif, kita tukar jadi positif. Sentiasa jadikan dia positif supaya senang kita nak fakturkan. Jadi apabila nilai A kita positif, bermaksud graf kita senyum. Graf kita senyum. Jadi untuk menyelesaikan ketaksamaan kuadratik, kita pastikan nilai A kita positif. Bermaksud graf ketaksamaan kuadratik sentiasa senyum. Sentiasa senyum, ingat ya. Baik, sekarang macam mana nak lorek? Nak lorek bergantung pada ini. Kalau kurang daripada kosong bermaksud dia lorek di bawah. Jadi kalau bentuk graf macam ni, loreknya dalam ini. Itu nilai dia. Jadi julat nilai X adalah X terletak dalam ini saja. Jadi kalau bentuk macam ni, okey, macam nak tulis? Macam ni cara nak tulis.
X terletak di antara negatif 3 sehingga 2. Ini cara nak tulis. Kalau ini, X lebih besar daripada kosong, maksudnya dia dekat atas. Okey. Nak lorek, kalau X lebih besar daripada kosong, okey, ini adalah kawasan dia. Ingat tu ya. Bukan di dalam. Kalau bentuk macam ni, ini adalah kawasan nilai X. Jadi, maksudnya apa? Maksudnya, X lebih besar. Kan ke ni lebih besar? 2, 3, 4, 5, 6 kan? Maksudnya, X lebih besar daripada 2. Yang ini makin kecil kan? Negatif 3, negatif 4, negatif 5 kan? Bermaksud, X akan makin kurang daripada negatif 3. Dekat sini awak tulis atau. Okey, boleh ya? Tengok ya. Kalau kurang, dia dalam ni. Dia bukan kat luar. Dia bukan kat luar. Dekat dalam ni. Kalau lebih besar, dia dekat sini. Bukan di dalam ya. Bukan di dalam. Okey. Kalau ada sama dengan, awak tulis sajalah sama dengan. Macam tu. Dia pun sama. Kalau ada sama dengan, tulis sama dengan. Okey ya. Baik. Kalau saya tulis macam ni, betul tak? Cuba awak tengok. Negatif 3 lebih besar daripada X lebih besar daripada 2. Logik tak negatif 3 lebih besar daripada positif 2? Tak logik kan? Salah. Salah ya. Kalau macam ni. Macam ni pun salah ya. Tak boleh ya. Tanda dia mesti ni saja. Macam ni saja. Mesti ke kiri saja. Okey, ini pun sama ya. Baik. Kita tengok contoh 1. Cari julat nilai X yang berikut. Kita ada 2X kuasa 2 tambah 5X kurang atau sama 12. Okay, langkah pertama kita bawa semua nilai ke sebelah kiri. Okay, lepas tu awak pastikan nilai A kita positif. Sekarang nilai A kita dah positif. Lepas tu nak buat apa? Nak cari nilai X kan? Nak cari nilai X kita guna kaedah pemfaktoran. Okay, ingat lagi macam nak tekan kalkulator? Okay, awak tekan untuk kalkulator Casio 570 MS. Awak tekan mod 3 kali. Mod. Awak jumpa EQN. Awak tekan nombor 1. Kemudian awak jumpa unknown kan? Unknown tu awak jangan tekan 2, jangan tekan 3. Awak tekan anak panah ke kanan. Baru awak jumpa degree. Sekarang degree kita 2. Awak tekan nombor 2. Okey, sekarang dia keluar A kan? A kita adalah 2. Awak tekan 2. Awak tekan sama dengan. Dia keluar B. B kita positif 5 kan? Jadi awak tekan 5, awak tekan sama dengan. C kita negatif 2, awak tekan tolak 12, awak tekan sama dengan. Jadi kita akan dapat X1 adalah 1.5. Jadi awak kita tak nak perpuluhan, kita nak pecahan. Jadi macam mana nak jadi pecahan? Awak tekan ABC. Bila awak tekan ABC, awak dapat 1/2. Kita tak nak nombor tak wajar. Kita nak pecahan apa? Kita tak nak nombor bercampur. Kita tak nak nombor bercampur. Kita nak pecahan tak wajar. Jadi caranya tekan shift, tekan ABC. Baru dapat 3/2. Ingat ya. Jadikan dia pecahan tak wajar. Tak nak nombor bercampur, tak nak perpuluhan. Awak tekan lagi sama dengan, awak akan dapat X yang kedua. Iaitu negatif 4. Jadi nak buat apa? Kita bawa ke kiri kan. Negatif 4 bawa ke kiri, kita jadi tambah. Jadi kat sini kita tulis X tambah 4. Yang ini kita bawa 2 dulu. Kita bawa 2 dulu, kita akan dapat 2X. Kemudian 3 bawa sana jadi tolak. Okey, jadi sekarang dah selesai lagi. Biasa pelajar buat silap macam mana tahu? Dia berhenti hal ini saja. Ini salah. Sebab awak tengok. Soalan dia bagi tanda julat, tapi jawapan awak bagi tanda sama dengan. Salah ya. Bila nak selesaikan soalan melibatkan tanda ini, kita kena buat graf. Lakarkan graf. Kita buat pasti X. Kita buat 2 tanda ni. Okay, kita ada negatif dengan positif. Negatif kat mana? Tentulah negatif di sini, positif di sini. Baik, sekarang graf kita senyum ke sedih bergantung kepada nilai A kan. Nilai A kita positif. A kita 2 lebih besar daripada kosong, jadi dia senyum. Okay, nak lorek dekat mana? Nak lorek kat mana tengok ni. Kurang daripada kosong dekat sini kan. Jadi julat X ialah antara ini sampai ini. Maksudnya okey, ini adalah julat
X. X terletak antara negatif 4 sehingga 3/2. Okey, cuba tengok julat saya ni. Betul ke salah? Cuba tengok tanda ni. Tanda ni ada sama dengan. Salah ya, rugi je. Tanda ni ada sama dengan. Okay, ini adalah julat nilai X. Baik, kita tengok B ya. B, okey. Soalan B ni awak tengok, perkali bagi X kuasa 2 ni negatif. Negatif susah nak buat, jadi kita tukar jadi positif. Caranya kita terbalikkan semua tanda. Negatif jadi positif. Negatif jadi positif. Positif jadi negatif. Baik, dekat sini hati-hati ya. Bila melibatkan tanda julat, bila sebelah sini kita tukar tanda, tanda julat akan berubah. Hati-hati tu. Tanda julat akan berubah. Tadi sebelah sini negatif, tanda julat ke kiri kan. Kalau tukar jadi positif, tanda julat dia akan berubah. Dia akan berubah ke kanan. Dia akan berubah menjadi lebih besar. Ingat tu, jangan lupa ya. Jangan lupa, itu bahayanya. Jadi daripada sini, kita nak cari nilai X, kita tekan kalkulator kan. Okey, cuba awak tekan kalkulator, awak dapat berapa? Awak akan dapat X pertama adalah 2. X kedua adalah negatif 3. Nak buat apa lepas tu? Bawa 2 ke sana, kita akan dapat tolak. Kita bawa negatif 3 ke sana, kita akan dapat tambah. Okey, tak selesai lagi. Markah penuh dia 3 ya. Awak baru dapat 1 markah. 1 kat sini. Jadi, kena lakarkan graf Buat 2 tanda, 1 positif, 1 negatif. Negatif dekat sini, positif dekat sini. Okey, sekarang A kita berapa? A kita nak tengok yang atas ke nak tengok yang bawah? Kita tak tengok yang atas dah Kita tengok yang bawah sebab kita dah tukar. Jadi A kita 1 bermaksud lebih besar daripada 0, bermaksud dia senyum. Sebab tu saya cakap graf ini sentiasa senyum sebab perkali A kita positif. Kemudian kita nak lori kat mana? Kita tengok ni. Ini atas dah cancel, tak tengok kita tengok ni lebih besar daripada 0, bermaksud di sini kan. Di sini. Maka julat X ialah, macam nak tulis ni? Ini X kurang daripada negatif 3. Maka X kurang daripada negatif 3. Atau yang ni X lebih besar daripada 2. Okey, ingat tu ya. Baik. Kita pergi kepada contoh 5. Cari julat nilai X bagi ketaksamaan kuadratik berikut dengan menggunakan kaedah lakaran graf, garis nombor dan jadual. Baik, untuk kaedah garis nombor dan jadual ni saya tak ajar Saya ajar yang satu saja. Sebab ini lebih mudah. Baik. Macam mana nak buat Okey, kita mula daripada sini, awak tengok persamaan kuadratik ni dia kompleks. Kita kena kembangkan, kita kena bawa semua ke kiri, jadikan dia kosong. Kita kena tukar jadi bentuk arm Jadi langkah pertama kita tukar bentuk arm. Macam mana nak tukar bentuk arm? Kembanglah. Okey, yang sebelah kanan ni tak payah buat apa-apa ini. Kita kembangkan, kita buka kurungan, kita kembang. Apa tu? 2x kuasa 2 tambah 8x tolak x tolak 4. Lepas tu, selesaikan ni dulu. 2x kuasa 2 tambah 7x tolak 4. Lepas tu, bentuk arm, sini kan, bawa semua ke kiri, tinggal kosong ke kanan. Jadi, x bawa ke sini jadi tolak. Jadi 7 tolak 1 dapat tambah 6x. 4 bawa sini jadi tolak 8. Okay, kalau awak perhatikan, 2, 6, 8 ni, kita boleh kecilkan kan? Kita bagi 2. Bagi 2, bagi 2, bagi 2. Kita boleh kecilkan. Kalau boleh kecil, kita kecilkan. Kalau tak nak kecilkan pun boleh juga. Sebenarnya boleh juga. Tapi saya lebih suka kecilkan sebab lebih mudah. Ini dapat 3. Ini dapat 4. Lepas tu nak buat apa? Lepas tu kita faktorkan. Kita faktorkan. Awak tekan kalkulator. Okay, tekan sekarang. Awak akan dapat X pertama adalah 1. X kedua adalah negatif 4. Lepas tu nak buat apa? Bawa macam ni kan. Tulis di sini. Ini. Okay, tulis di sini. Okay, tak selesai lagi
Kita nak buat apa? Kita kena lakarkan graf. Di mana negatif 4? Negatif 4 di sini, 1 di sini. Sekarang, okey, kita nak tengok mana? Kita tengok di sini. A kita berapa? A kita 1. Bermaksud lebih besar daripada kosong, bermaksud dia senyum. Okey, dia senyum. Kemudian, boleh elok senyum. Okey, ni ada markah Okey, kita nak lorem lebih besar daripada kosong Ni lebih besar daripada kosong. Jadi julat X kita ni X kurang atau sama negatif 4. Hati-hati ada sama dengan Atau yang ini X lebih besar atau sama 1. Okey, faham Baik, awak buat latih diri 2.3 dengan menggunakan kaedah lakaran graf sahaja. Kita tak belajar. Okey, video kita dah habis. Baik Saya harap awak faham. Cuba buat latihan yang diberikan. Sekian, terima kasih.